Setelah kita mengkaji bentuk kata terbitan, kita bincang pula tentang bentuk kata ganda. Sebelum kita meneroka lebih jauh tentang bentuk kata ganda, Kak Kiki berikan contoh penggunaan kata ganda dalam ayat. Adik-adik cuba teliti tentang kelainan dan maksud kata ganda itu. Kuih muih tradisional Melayu, Cina dan India menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Budak-budak bermain di padang. Pepohon rendang menjadi tempat berteduh. Kami tersenyum-senyum apabila mendengar cerita lucu itu. Budak itu menanti-nanti kepulangan ayah dan ibunya. Mereka bersalam-salaman tatkala bertemu. Peristiwa itu menjadi kenang-kenangan. Alat-alat tulis menjadi keperluan asas murid-murid. Kalau kita perhatikan betul-betul, ada kelainan bentuk kata ganda, dan kalau kita menakul makna, juga ada kelainan makna kata ganda pada setiap ayat. Jadi, kata ganda adalah pelbagai bentuk dan membawa pelbagai makna. Sebentar lagi, Kak Kiki akan perjelaskan satu persatu. Yang penting ialah kata ganda mesti menggunakan tanda sempang, kecuali penggandaan separa kata tunggal. Adik-adik, kata ganda bermaksud menggandakan kata dasar. Perkataan yang boleh digandakan adalah daripada golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kata nama, bakul-bakul, berbakul-bakul. Kata kerja, terayun-ayun, berayun-ayun. Kata adjektif, baik-baik, berbaik-baik. Perkataan yang digandakan selain dalam bentuk tunggal boleh juga digandakan dalam bentuk kata terbitan, iaitu perkataan yang menerima pengimbuhan dan bentuk kata majmuk. Tunggal atau kata dasar. Meja-meja. Kata terbitan awalan. Lari, berlari-lari. Afitan, kasih, berkasih-kasihan. Akhiran, buah, buah-buahan. Kata majmuk, rangkai kata bebas. Alat tulis, alat-alat tulis. Bentuk mantap, setiausaha, setiausaha, setiausaha. Ada 4 jenis kata ganda, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa, penggandaan berentak, penggandaan terbitan atau berimbuhan, penggandaan penuh, buku-buku, main-main, cantik-cantik, penggandaan separa, lelangit, lelaki, pepohon, penggandaan berentak, gunung ganang, riuh rendah, simpang siur, penggandaan terbitan atau berimbuhan, berkejar-kejar, berkejar-kejaran, fikir-fikirkan. Adik-adik, penggandaan penuh bermaksud proses penggandaan kata dasar sama ada bentuk tunggal atau bentuk terbitan. Contohnya, tunggal, bunga-bunga. Bunga-bunga menghiasi taman. Makan-makan. Mereka makan-makan di tepi tasik. Sihat-sihat. Anaknya sihat-sihat. Terbitan. Cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan ahli diterima. Pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin masyarakat mengadakan mesyuarat. Pakaian-pakaian.
pakaian-pakaian itu sudah berjahit. Penggandaan separa pula bermaksud proses menggandakan sebahagian kata dasar. Penggandaan separa ini ada dua jenis, iaitu yang pertama, separa kata tunggal. Yang kedua, separa kata berimbuhan. Penggandaan separa kata tunggal hanya menambahkan suku kata pada awal kata dasar dan tidak memerlukan tanda sempang. Kata ganda jenis ini sahaja yang tidak memerlukan tanda sempang. Sebagai contoh, lelaki, dedaun, rerambut, reruntuh, lelangit, pepejal, pepohon. Penggandaan separa kata terbitan pula mengulang kata dasar manakala pengimbuhan tidak diulang atau tidak digandakan. Sebagai contoh, kata dasar ialah lari. Apabila proses penggandaan awalan jadi berlari-lari. Proses penggandaan imbuhan apitan jadi berlari-larian. Sekarang Kak Kiki tunjukkan contoh penggandaan separa kata berimbuhan yang melibatkan imbuhan awalan, apitan dan akhiran. Cuba adik-adik perhatikan betul-betul. Sudah tentu adik-adik akan dapati bahawa yang digandakan hanya kata dasar. Baris, berbaris-baris. Peti, berpeti-peti. Pandai, sepandai-pandai. Buai, dibuai-buai. Selesai sudah penerangan dua jenis kata ganda. Kita lihat pula jenis penggandaan ketiga, iaitu penggandaan berentak. Penggandaan berentak ialah mengulang ciri-ciri persamaan bunyi pada kata dasar. Ciri-ciri persamaan itu melibatkan bunyi huruf vokal, huruf konsonan dan unsur rentak atau ritma. Pada awal tadi, Kak Kiki kata bahawa kata ganda ialah pengulangan kata dasar. Jadi, apakah pula yang diulang atau digandakan dalam penggandaan berentak? Kuih, kuih muih. Huruf vokal U dan vokal I. Lauk, lauk pauk. Huruf vokal A dan U. Sayur, sayur mayur. Huruf vokal A dan U. Gunung, gunung ganang. Huruf konsonan G dan N. Untuk memudahkan adik-adik memahaminya, Kak Kiki paparkan rajah. Cerai-berai, huruf I dan I. Gelap, gelap gelita, huruf konsonan G dan L. Porak, porak peranda, unsur rentak, konsonan K dan P. Kacau, kacau bilau, unsur rentak, vokal A dan vokal U. Sedu, sedu sedan, unsur rentak, vokal I, konsonan N dan D. Setelah kita meneliti tentang pembentukan kata ganda, sekarang kita lihat pula makna yang dibawa oleh kata ganda. Apabila kata dasar digandakan, penggandaan itu membawa pelbagai makna, iaitu yang pertama, makna jumlah yang banyak. Kertas-kertas, banyak kertas. Kertas-kertas dikoyak oleh adik. Daun-daun, banyak daun. Daun-daun gugur ditiup angin kencang. Rumah-rumah sakit, banyak rumah sakit. Pembinaan rumah-rumah sakit sudah ada dalam perancangan kerajaan. Usahawan-usahawan, banyak usahawan.
Usahawan-usahawan tani diseru supaya mempelbagaikan produk. Yang kedua, makna pelbagai jenis. Contohnya, kayu kayan. Pelbagai jenis kayu. Kayu kayan dari hutan khatulistiwa bermutu tinggi. Rempah ratus. Pelbagai jenis rempah. Rempah ratus dicampurkan dalam tepung ayam goreng. Batu batan. Pelbagai jenis batu. Batu batan dari gunung jatuh bergulingan. Lauk pauk. Pelbagai jenis lauk. Lauk pauk sudah terhidang di atas meja. Yang ketiga, makna ada kesamaan. Kemerah-merahan. Seperti warna merah. Pipinya kemerah-merahan. Kebodoh-bodohan. Seperti orang bodoh. Perangainya yang kebodoh-bodohan itu mencemarkan nama baik keluarga. Kebudak-budakan. Seperti budak-budak. Perangai orang tua itu kebudak-budakan. Yang keempat, makna perbuatan yang berulang. Tergaru-garu. Garu berulang kali. Dia tergaru-garu kakinya yang gatal. Mencari-cari. Mencari berulang kali. Budak itu mencari-cari ibunya. Berkata-kata. Cakap berulang. Walaupun tidak dilayan, budak itu masih berkata-kata. Yang kelima, makna saling berbalasan. Bermaaf-maafan. Saling memaafkan. Setelah berselisih pendapat, mereka bermaaf-maafan. Bersalam-salaman. Saling bersalam. Apabila berjumpa, dua orang sahabat itu bersalam-salaman. Tolong-menolong. Saling membantu. Penduduk kampung mengamalkan sikap tolong-menolong. Yang keenam, makna perbuatan yang berterusan. Tersenyum-senyum. Meneruskan senyuman. Ting tersenyum-senyum apabila teringat peristiwa lucu. Teringat-ingat. Sentiasa teringat. Syah teringat-ingat pesan ibu. Berangan-angan. Meneruskan angan-angan. Kanak-kanak itu berangan-angan menjadi polis. Yang ketujuh, makna nama haiwan. Benda, jantina. Lelaki, laki-laki. Jantina manusia. Budak lelaki itu gemar bermain bola sepak. Rama-rama. Serangga. Rama-rama cantik warnanya. Lelangit. Langit-langit. Struktur tulang cengkung yang membentuk bahagian atas mulut. Lelangitnya melecet kerana banyak mengemam gula-gula. Para-para. Rak untuk menyimpan perkakas dapur, letakkan barang-barang rumah, menjemur tepung dan sebagainya. Ibu menyusun pinggan di atas para-para. Kuda-kuda. Kayu penahan bumbung rumah. Sikap bersedia dalam seni silat. Kuda-kuda bumbung rumah nenek dibuat daripada kayu bermutu tinggi. Yang ke-8, makna sesuatu yang tidak tentu. Apa-apa. Benda atau perkara tidak tentu. Dia membuat apa-apa yang disukainya. Bila-bila. Masa yang tidak ditetapkan. Datanglah ke rumah saya pada bila-bila masa. Agak-agak. Mungkin. Menyangka. Agak-agaknya cuaca panas akan berlarutan. Sesiapa? Siapa-siapa? Tidak ditentukan orangnya.
Sesiapa yang berminat boleh menyertai maraton. Yang kesembilan, makna darjah atau tahap sesuatu. Makna bagi kata ganda ini melibatkan golongan kata adjektif. Sekuat-kuat, sangat kuat, sehabis daya. Budak itu menjerit sekuat-kuat hatinya. Huru-hara, sangat tidak tenteram. Penduduk menjadi huru-hara apabila berlaku peperangan. Gelap gelita, sangat gelap. Kemalangan jalan raya berlaku pada malam yang gelap gelita. 5 perkara yang Kak Kiki nak tegaskan tentang kesalahan ayat yang melibatkan kata ganda, iaitu kesalahan ayat yang melibatkan kata ganda ialah penggunaan kata banyak bagi makna banyak. Penggunaan kata pelbagai bagi makna kepelbagaian. Menggandakan semua perkataan kata majmuk. Menggunakan kata seperti bagi makna persamaan. Menggunakan kata saling bagi makna berbalasan. Yang pertama, apabila kata ganda yang membawa maksud banyak, perkataan yang bermaksud jamak atau banyak seperti semua dan banyak tidak boleh digunakan. Contoh ayat yang salah. Semua kertas-kertas diconteng oleh adik. Banyak pokok-pokok sudah ditebang. Yang kedua, apabila kata ganda membawa maksud saling atau berbalas-balasan, perkataan saling tidak perlu digunakan. Sebagai contoh, mereka saling bersalam-salaman apabila berjumpa. Penduduk kampung saling tolong-menolong. Yang ketiga, apabila kata ganda membawa maksud pelbagai, perkataan pelbagai dan bermacam-macam tidak perlu digunakan dalam ayat. Sebagai contoh, pelbagai lauk pauk sudah dimasak. Bermacam-macam rempah ratus digaulkan dalam tepung ayam goreng. Yang keempat, apabila kata ganda membawa maksud persamaan, perkataan yang membawa maksud persamaan iaitu seperti, bagai, macam tidak perlu digunakan. Sebagai contoh, pipinya seperti kemerah-merahan. Perangainya yang macam keanak-anakan itu menimbulkan kemarahan. Yang kelima, menggandakan semua perkataan kata majmuk. Sebagai contoh yang salah. Alat tulis sudah dibeli. Kertas kerja sudah dibentangkan. Sudah panjang lebar Kak Kiki jelaskan tentang kata ganda. Sekarang Kak Kiki ingin uji pemahaman dan daya ingatan adik-adik tentang isi pelajaran kita pada hari ini. Adik-adik, rumuskan isi pelajaran kita pada episod kali ini dengan melengkapkan peta pemikiran I think. Sekarang mari kita lihat jawapannya dan cuba adik-adik bandingkan dengan rumusan yang dibuat oleh adik-adik. 3 golongan kata ganda, nama, kerja, adjektif. 3 bentuk kata ganda, tunggal, berimbuhan, kata majmuk. 3 jenis kata ganda, penuh, separa, berentak. 9 makna kata ganda. 5 kesalahan ayat berkaitan kata ganda. Adik-adik, seperti biasa sebelum Kak Kiki labuhkan tirai bicara, Kak Kiki berikan latihan pengukuhan.